Amerika Syarikat dan China mempunyai salah satu hubungan dua hala yang paling penting dan kompleks di dunia. Sejak 1949, kedua-dua negara ini telah mengalami tempoh ketegangan dan kerjasama berhubung isu-isu tertentu termasuk perdagangan, perubahan iklim dan Taiwan. Namun begitu, hubungan antara Amerika Syarikat dan China telah menjadi lebih rumit sejak sedekad lalu. Sebenarnya, kedua-dua negara kuasa ekonomi yang besar di dunia ini mempunyai kaitan yang nampaknya sukar untuk dipisahkan, terutamanya dari segi perdagangan. Walau bagaimanapun, tempoh jawatan bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump nampaknya telah mengeruhkan lagi hubungan dua hala antara negara ini sehingga membawa kepada perang perdagangan dengan kesan yang besar bukan sahaja kepada ekonomi kedua-dua negara tetapi juga kepada ekonomi global. Perkara menjadi lebih buruk apabila setiap pihak berusaha untuk menunjukkan keunggulan sistem pemerintahan masing-masing. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat hubungan dua hala antara China dan Amerika Syarikat dan kenapa Amerika Syarikat tidak sukakan negara China. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Kronologi hubungan Amerika Syarikat dan China. Hubungan antara Republik Rakyat China atau People's Republic of China (PRC) dan Amerika Syarikat sebenarnya telah bermula sejak tahun 1949 dan perkara ini menjadi rumit apabila adanya ketidakpercayaan yang seterusnya membawa kepada ketegangan. Hubungan itu adalah salah satu hubungan ekonomi yang erat di mana ia mula berkembang pesat selepas tahun 1980-an dan diikuti dengan persaingan hegemoni di Asia Pasifik. Ia telah disifatkan oleh para pemimpin dunia dan ahli akademik sebagai hubungan dua hala yang paling penting di dunia pada abad ke-21. Untuk memahami kerumitan antara dua negara ini, kita perlu melihat kembali sejarah hubungan dua hala yang berlaku bermula dari tahun 1949 hingga kini. Oktober 1949, pemimpin Parti Komunis China Mao Zedong menubuhkan Republik Rakyat China di Beijing pada 1 Oktober selepas komunis yang disokong petani mengalahkan kerajaan nasionalis Chiang Kai-shek. Chiang dan beribu-ribu tenteranya melarikan diri ke Taiwan dan mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat yang menentang pencerobohan tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Ini adalah antara titik mula yang menetapkan pentas untuk beberapa dekad hubungan Amerika Syarikat dan China. Jun 1950, Tentera Rakyat Korea Utara yang disokong Soviet menyerang Korea Selatan pada 25 Jun dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Amerika Syarikat bergegas ke pertahanan Korea Selatan. China pula menyokong komunis bertindak balas apabila tentera Amerika Syarikat, PBB dan Korea Selatan mendekati sepadan China. Ogos 1954, Presiden Dwight Eisenhower menarik balik Sekatan Tentera Laut Amerika Syarikat di Taiwan pada 1953, manakala Chiang Kai-shek mengerahkan ribuan tentera ke Pulau Kaimui dan Matsu di Selat Taiwan pada Ogos 1954 dan menyebabkan Tentera Pembebasan Rakyat Tanah Besar China bertindak balas dengan menyerang pulau itu. Mac 1959, Amerika Syarikat menyertai PBB dalam mengecam Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden kebangkitan Tibet. Oktober 1964, ujian bom atom pertama China dilakukan ketika ketegangan Amerika Syarikat Sino berhubung konflik yang semakin memuncak di Vietnam. April 1971, buat pertama kalinya, pasukan pimpong China menjemput ahli pasukan Amerika Syarikat ke China pada 6 April 1971. Wartawan yang mengiringi pemain adalah antara orang Amerika pertama yang dibenarkan memasuki China sejak 1949. Tidak lama selepas itu, PBB mengiktiraf PRC. Februari 1972, lawatan pertama Presiden Richard Nixon ke China dan bertemu Mao Zedong yang seterusnya menandatangani Komuniti Shanghai yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Amerika Syarikat Sino dengan membenarkan Amerika Syarikat membincangkan isu-isu berkaitan khususnya Taiwan. 1979, Presiden Jimmy Carter memberikan China pengiktirafan diplomatik penuh sambil mengiktiraf prinsip satu China dan memutuskan hubungan biasa dengan Taiwan.
Walau bagaimanapun, pada bulan April, Kongres meluluskan Akta Perhubungan Taiwan di mana membenarkan hubungan komersial dan kebudayaan berterusan antara Amerika Syarikat dan Taiwan. Tindakan itu memerlukan Washington untuk menyediakan Taipei dengan senjata pertahanan, tetapi secara tidak rasmi, ia telah melanggar Dasar Satu China Amerika Syarikat. Julai 1982, walaupun Presiden Reagan menyuarakan sokongan untuk hubungan yang lebih kukuh dengan Taiwan semasa kempen presidennya, pentadbirannya berusaha untuk memperbaiki hubungan Beijing-Washington pada kemuncak kebimbangan Amerika Syarikat terhadap pengembangan Soviet. Reagan melawat China pada April 1984 dan pada bulan Jun, Kerajaan Amerika Syarikat membenarkan Beijing untuk membuat pembelian peralatan ketenteraan daripadanya. Jun 1989, Kerajaan Amerika Syarikat bergantung jualan ketenteraan ke Beijing dan membekukan hubungan akibat insiden dataran Tiananmen Beijing. Mei 1999, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) secara tidak sengaja mengebom kedutaan China di Belgrade semasa kempennya menentang tentera Serbia yang menduduki Kosovo, dan ini menggoyahkan hubungan Amerika Syarikat-Sino. Oktober 2002, Presiden Clinton menandatangani Akta Perhubungan Amerika Syarikat-China 2000 memberikan Beijing hubungan perdagangan biasa yang kekal dengan Amerika Syarikat dan membuka jalan bagi China untuk menyertai Pertubuhan Perdagangan Dunia pada tahun 2001. Antara 1980 dan 2004, perdagangan Amerika Syarikat-China meningkat daripada 5 bilion US dollar hingga mencecah 231 bilion US dollar. Mac 2007, China mengumumkan peningkatan belanjawan sebanyak 18% dalam perbelanjaan pertahanan dan ia mendapat respon daripada Amerika Syarikat, iaitu peningkatan ini tidak konsisten dengan matlamat negara itu untuk peningkatan secara aman. China mendakwa ia meningkatkan perbelanjaan untuk menyediakan latihan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi untuk tenteranya untuk melindungi keselamatan negara dan integriti wilayah. September 2008, China menjadi pembintang asing Amerika Syarikat yang paling besar dan mengatasi Jepun. Ini adalah bukti saling kebergantungan yang semakin meningkat dalam ekonomi dua hala antara kedua-dua negara. Ogos 2010, China mengatasi Jepun sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia dan China berada di landasan untuk mengatasi Amerika Syarikat sebagai ekonomi nombor satu di dunia menjelang 2027. Selepas tahun 2011, ketegangan ekonomi antara China dan Amerika Syarikat semakin meningkat akibat daripada beberapa isu ekonomi yang berlaku. Selepas perubahan kepimpinan kerajaan PRC, Presiden Obama telah bertemu dengan Presiden Xi Jinping di California dalam usaha untuk membina hubungan dengan rakan sejawatannya dan meredakan hubungan Amerika Syarikat-China yang semakin menegang. Kedua-dua pihak berjanji untuk bekerjasama dengan lebih berkesan. Obama dan Xi juga berikrar untuk mewujudkan hubungan model baharu di mana ia merupakan satu persetujuan pada konsep Xi untuk mewujudkan hubungan kuasa besar jenis baru untuk Amerika Syarikat dan China. Walaupun begitu, selepas persetujuan dicapai, masih berlaku beberapa ketegangan tentang beberapa perkara antara kedua-dua pihak dalam tahun-tahun mendatang, khususnya semasa zaman Presiden Donald Trump yang memburukkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara itu sehingga berlakunya perang perdagangan dan disambung dengan penularan wabak COVID-19 ke seluruh dunia bermula daripada negara China. Ia ditambah pula dengan isu Taiwan, isu perang Ukraine-Rusia di mana memburukkan lagi hubungan dua hala itu. Pada November 2022, Biden dan Xi bertemu secara peribadi di Bali, Indonesia buat pertama kalinya selepas menjawat jawatan Presiden. Hasil pertemuan, kedua-dua pemimpin menyatakan hasrat untuk meredakan ketegangan dua hala dan bersetuju untuk membuka semula saluran komunikasi termasuk perbincangan mengenai isu perubahan iklim yang digantung selama beberapa bulan sebelumnya. Perang perdagangan Amerika Syarikat dan China. Pada 2019, dunia menyaksikan perang perdagangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China. Perang antara Donald Trump, bekas Presiden Amerika Syarikat, dengan Huawei menjadi topik hangat dunia pada ketika itu. Ia berlaku apabila Huawei, iaitu sebuah syarikat teknologi milik China, nampaknya telah melangkah ke peringkat seterusnya dalam pembangunan teknologi komunikasi dan perkara ini tidak disenangi oleh Trump. Trump kemudiannya menyuruh syarikat-syarikat Amerika Syarikat yang sedang ketinggalan dalam perlumbaan itu untuk mengawal ketangkasan infrastruktur mudah alih. Bukan sahaja Trump tidak menyukai hakikat bahawa syarikat China sedang memimpin teknologi di merji ketika itu,
Tetapi, dia juga mengambil langkah agresif untuk menghalang negara-negara lain daripada membenarkan Huawei memainkan peranan dalam pelaksanaan teknologi sedemikian di negara mereka sendiri. Alasan untuk perkara ini adalah bahawa Huawei didakwa bertindak sebagai pengintip untuk kerajaan China. Dengan membenarkan Huawei memainkan peranan utama dalam infrastruktur mudah alih baru dalam negara-negara yang mempunyai hubungan dengan mereka, Trump dan pentadbirannya percaya bahawa mereka sedang menjemput pengintipan dari China. Walaupun ia kedengaran seperti teori konspirasi yang agak luar biasa, banyak negara yang telah ditekan oleh Trump untuk mengambil langkah drastik dengan mengharapkan Huawei daripada memainkan peranan dalam pembangunan 5G di negara mereka. Serangan Amerika Syarikat itu tidak terhenti dengan memaksa pembangunannya keluar daripada negara-negara sekutu sahaja. Ia juga telah melibatkan hal peribadi dalam peperangan ini dengan mengarahkan penangkapan salah seorang ketua pegawai kewangan Huawei, iaitu Meng Wanzhou, yang juga merupakan anak perempuan pengasas syarikat itu. Penangkapan Meng mungkin paling berprofil tinggi daripada beberapa peristiwa utama dalam perang Amerika Syarikat Huawei yang telah berjalan selari dengan perang perdagangan yang semakin meluas antara kedua-dua negara. Persaingan ketenteraan China dan Amerika Syarikat. Sekiranya perang meletus antara kedua-dua kuasa besar ini, pertemuan antara dua pasukan tentera paling kuat di dunia ini sudah tentu mengerikan. Dan menurut laporan, ada kemungkinan bahawa Amerika Syarikat akan mengalami kekalahan yang agak teruk. Itulah kebimbangan di kalangan bekas dan pegawai pertahanan semasa, termasuklah bekas penanalisis tentera Amerika Syarikat, yang mana salah seorang daripadanya memberitahu laman sesawang Breaking Defense bahawa dalam permainan perang simulasi konflik kuasa besar di mana Amerika Syarikat melawan Rusia dan China, Amerika Syarikat nampaknya tewas dengan teruk. Laksamana Philip Davidson yang mengawasi pasukan tentera Amerika Syarikat di Asia menggelarkan China sebagai ancaman strategik jangka panjang terbesar kepada Amerika Syarikat. Beliau menerangkan pembentukan tentera China yang begitu pantas di hampir setiap bahagian, iaitu udara, laut, darat, ruang angkasa dan cyber. Beliau juga mendakwa bahawa walaupun keupayaan China masih belum mampu mengatasi Amerika Syarikat di rantau ini ketika ini, mereka mungkin dapat mengatasi Amerika Syarikat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Ketika ini, China mempunyai tentera terbesar di muka bumi dengan 2 juta anggota aktif dalam Tentera Pembebasan Rakyat PLA. Pandangan rakyat Amerika Syarikat terhadap China. Pandangan negatif rakyat Amerika Syarikat terhadap China telah meningkat dengan ketara sejak tahun 2018. Satu laporan kajian telah dikeluarkan pada 2021 untuk menguji tahap kedinginan perasaan rakyat Amerika Syarikat terhadap China. Berdasarkan kajian itu, sebanyak 67% rakyat Amerika Syarikat mempunyai perasaan dingin terhadap China dan menilai negara itu pada tahap kurang daripada 50 berdasarkan skala 0 hingga 100. Peratusan kedinginan ini nampaknya meningkat daripada hanya 46% yang mengatakan perkara yang sama pada tahun 2018. Antara soalan terbuka yang ditanya dalam kajian ini ialah apakah perkara pertama yang anda fikirkan tentang China, dan analisis mendapati bahawa orang Amerika Syarikat jarang menyebut tentang orang China atau sejarah panjang tentang negara itu. Sebaliknya, mereka lebih memberi tumpuan terutamanya kepada kerajaan China, termasuklah hal dasar atau sistem kerajaan dan pendekatan yang diambil di peringkat antarabangsa serta ekonominya. Hak asasi manusia, ekonomi China dan sistem politik negara paling banyak diperkatakan oleh rakyat Amerika Syarikat, di mana masing-masing terdiri daripada 20%, 19% dan 17% responden. Kesimpulannya, ketegangan dua negara kuasa besar ini, iaitu Amerika Syarikat dan China, mempunyai sejarah yang sangat panjang. Ketegangan yang berlaku sebenarnya membawa kesan yang besar kepada dunia, khususnya mengancam keamanan di kawasan Asia. Menurut pakar, persaingan antara dua kuasa besar itu juga meningkatkan risiko konflik tentera antara mereka di Asia Pasifik. Antara punca utama kebencian yang dirasai oleh Amerika Syarikat adalah apabila ada pihak yang mampu menawan tahta yang dipegang oleh negara kuasa besar itu buat sekian lamanya di dunia. Hegemoni mata wang dolar Amerika Syarikat menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan penggunaan mata wang dolar berbanding mata wang lain dalam pasaran ekonomi global, yang mana tidak dinafikan ianya turut disokong oleh tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia sejak sekian lama. Duit kertas dolar Amerika Syarikat berwarna hijau pertama kali dicetak untuk membiayai perang saudara pada tahun 1861 dan mula menjadi mata wang utama global selepas perjanjian Bretton Woods 1944. Kini, dolar Amerika Syarikat digunakan di seluruh pelosok dunia, termasuk untuk perdagangan minyak, iaitu petrodolar, diterima bagi kebanyakan transaksi antarabangsa, mendominasi sehingga 90% dalam pasaran tukaran mata wang asing
dan 40% daripada hutang dunia juga diterbitkan dalam mata wang dolar. Dengan polisi kewangan dunia yang menyokong kuasa Amerika Syarikat, nilai dolar dijangka terus kukuh. Selain dolar, mata wang yen Jepun dan euro adalah paling banyak digunakan. Walau bagaimanapun, kedua-duanya tidak memberi saingan kepada dolar. Tetapi mata wang China, yuan atau renminbi sering disebut sebagai persaingan utama kepada dolar Amerika Syarikat. China dan Rusia mahu menghentikan penggunaan dolar dengan pelbagai kerjasama dengan negara-negara di rantau Asia dan Timur Tengah. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana dolar Amerika Syarikat mula digantikan dengan mata wang yuan China. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Perjanjian Bretton Woods 1944. Perjanjian Bretton Woods dimeterai pada tahun 1944 oleh ketua 44 negara daripada negara-negara Pakatan Sekutu menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Ianya telah memberi kelebihan kepada ekonomi Amerika Syarikat apabila $1 disandarkan kepada berat 35 aun emas bagi menjamin nilainya sebagai mata wang utama di seluruh dunia. Ini bermaksud nilai dolar adalah sama berharga seperti emas. Selepas perang pada tahun 1945, Amerika Syarikat memiliki lebih 70% daripada keseluruhan rizab simpanan emas dunia. Pada waktu itu, berlaku kemelesetan ekonomi global dan hasil perjanjian Bretton Woods, polisi baru diadakan dalam sistem tukaran mata wang bagi memudahkan urusan perdagangan antarabangsa. Tabung Kewangan Dunia (IMF) dan Bank Dunia juga diwujudkan untuk memantau kadar tukaran mata wang asing. Untuk tempoh 25 tahun selepas itu, ianya adalah satu kejayaan yang besar dan kebanyakan negara mempunyai simpanan dolar Amerika Syarikat kerana ia dengan mudah boleh ditukar kepada emas. Ekonomi Amerika Syarikat turut berkembang dengan pesat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Seluruh dunia mahukan dolar Amerika Syarikat dan pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat telah mencetak terlalu banyak dolar, mengakibatkan mata wang itu 4 kali ganda lebih banyak daripada simpanan emas yang ada di Amerika Syarikat. Pada tahun 1971, nilai $1 Amerika Syarikat tidak lagi dapat menyamai berat 35 aun emas. Harga barangan import ke Amerika Syarikat menjadi murah manakala ekspor menjadi sangat mahal. Pada kurun ke-19, buat pertama kali, Amerika Syarikat menghadapi defisit perdagangan iaitu nilai import melebihi ekspor yang menggambarkan ekonomi tidak kompetitif serta mengakibatkan masalah pengangguran. Ketika itu, ekonomi Amerika Syarikat turut terbeban kerana perang di Vietnam, Laos dan Kemboja. Pada 13 hingga 15 Ogos 1971, Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon dan beberapa pegawai penasihat kewangan tertinggi menghadiri mesyuarat selama 3 hari di Camp David dan mengambil keputusan radikal untuk menamatkan perjanjian Bretton Woods dengan digantikan oleh sistem mata wang fiat. Fiat money bermaksud mata wang berdasarkan permintaan dan penawaran dalam pasaran dan tidak disandarkan kepada mana-mana komoditi. Negara-negara kapitalis terutamanya di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah dipaksa menerima pakai fiat money yang hanya bersandarkan kepada kekuatan ekonomi Amerika. Nixon Shock 1971 mengubah kewangan global. Walaupun keputusan diambil oleh Presiden Nixon ketika itu adalah tidak dapat dielakkan untuk memulihkan ekonomi Amerika Syarikat, tetapi ia dilihat untuk manfaat satu negara sahaja. Untuk beberapa dekad, Amerika Syarikat merasakan ia dapat menolong negara-negara lain pulih daripada Perang Dunia Kedua, akan tetapi ekonomi domestik negara itu sendiri terjejas. Presiden Nixon mengetahui mereka tidak dapat menyediakan emas secukupnya untuk ditukarkan dengan dolar sekiranya diminta oleh negara-negara luar, contohnya Switzerland dan Perancis yang mempunyai simpanan dolar Amerika Syarikat yang banyak. Negara-negara asing memiliki kira-kira 50 bilion US dolar mata wang dolar berbanding simpanan emas, manakala Amerika Syarikat hanya sebanyak 10 bilion US dolar pada akhir 1960-an. Kesan yang dihadapi selepas penamatan sistem Bretton Woods digambarkan sebagai satu kejutan iaitu Nixon Shock oleh ramai pemimpin-pemimpin global. Seluruh dunia terpaksa menerima bahawa sistem hutang menggunakan mata wang utama dunia, dolar Amerika Syarikat, tanpa sebarang sandaran kepada apa-apa komoditi.
Mereka menganggap ianya adalah tidak adil kerana dengan kemerosotan dolar Amerika Syarikat serta ekonomi Amerika Syarikat pada tahun 1971, namun status dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang utama dunia langsung tidak terjejas. Untuk memulihkan ekonomi, Nixon turut memperkenalkan 10% cukai import barangan bagi memaksa negara-negara industri pengeluar seperti Jepun dan Jerman Barat menilai kembali kadar tukaran mata wang masing-masing berbanding dolar. Perdagangan ekspor kembali berdaya saing, seterusnya mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan diambil Presiden Nixon ini disambut baik oleh rakyat Amerika Syarikat kerana beliau dianggap mampu memulihkan kemerosotan ekonomi dan ketidakseimbangan perdagangan. Apabila dolar tidak disandarkan kepada emas, Bank Pusat Amerika Syarikat mempunyai lebih kuasa untuk mengawal mata wang, menguruskan naik turun kadar faedah dan mencetak wang. Nixon shock menjejaskan sistem mata wang global, terutamanya kepada negara-negara yang sedang membangun ekonomi seperti Amerika Latin, iaitu Colombia, Brazil dan Argentina, di mana mengakibatkan beberapa siri krisis mata wang. Pada tahun 1970-an juga, perjanjian dibuat dengan pihak OPEC bagi menggunakan dolar Amerika Syarikat untuk perdagangan minyak di seluruh dunia, iaitu petrodolar. Sistem mata wang tetap semasa Bretton Woods dimansuhkan dan sistem mata wang apungan yang terdedah kepada ketidaktentuan dan spekulasi digunakan bermula 2 Mac 1973. Sistem ini juga menyebabkan ekonomi terdedah kepada inflasi, iaitu apabila wang dicetak berlebihan di dalam pasaran manakala kuasa membeli pengguna menurun. Pada hari ini, hampir seluruh dunia meneruskan sistem tersebut dalam pasaran ekonomi terbuka. Emas menggantikan sistem mata wang fiat. Secara praktikalnya, jumlah emas di dunia pada hari ini adalah tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai sandaran mata wang pada hari ini, dan tiada kerajaan yang berani untuk menggunakan mata wang emas kerana sukar untuk mengawal polisi kewangan, contohnya pada waktu krisis kerana mata wang tidak dapat dicetak sewenangnya. Menurut World Gold Council, kebanyakan emas yang digali sejak dahulu masih ada di dalam pasaran walaupun berubah bentuk seperti dijadikan barang kemas. Sebanyak 201,296 tan emas sudah digali dengan baki lagi sebanyak 53,000 tan emas di bawah tanah. Berdasarkan kiraan nilai emas di dunia mengikut harga pada September 2021, iaitu $1,756 per ounce adalah $12.5 trilion. KDNK negara Amerika Syarikat sahaja adalah melebihi $20 trilion. Oleh itu, walaupun keseluruhan simpanan emas dimiliki oleh negara tersebut, ianya masih tidak mencukupi untuk disandarkan kepada emas, atau harga emas terpaksa dinaikkan secara mendadak untuk menyamakan nilai KDNK di Amerika Syarikat. Tambahan lagi, emas adalah komuniti yang mempunyai risiko tersendiri. Contohnya pada September 1857, kapal milik Amerika Syarikat iaitu SS Central America yang membawa 30,000 paun emas tenggelam akibat taufan, menyebabkan kemelesetan ekonomi ketika itu makin teruk dan sesetengah bank di Amerika Syarikat menghentikan penukaran mata wang dengan emas. Malah jika berlaku penemuan emas dengan sangat banyak secara tiba-tiba juga boleh mengakibatkan inflasi kerana banyak wang perlu dicetak. Kerajaan atau individu yang kaya juga boleh memanipulasi harga pasaran emas dengan aktiviti jual beli komoditi tersebut. Dinar emas suatu ancaman kepada Barat. Benua Afrika sememangnya adalah sangat kaya dengan mineral dan galian seperti emas serta minyak dan menjadi rebutan pihak Barat. Pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, memahami polisi Barat yang menindas pembangunan di Afrika menggunakan instrumen Bank Dunia dan tabung IMF. Setelah itu, menjelang tahun 2011, Libya telah berjaya mencapai kebebasan ekonomi dengan mempunyai cukup sumber makanan, bahan bakar minyak dan wang, malah bank pusat sendiri. Di bawah kepimpinan Muammar Gaddafi, negara tersebut berjaya bangkit daripada paling miskin kepada paling kaya di benua Afrika dengan kemudahan untuk rakyat diberi secara percuma. Projek infrastruktur terbesar iaitu Great Man-Made River menggunakan sepenuhnya pembiayaan Bank Pusat Libya tanpa hutang, namun dimusnahkan oleh serangan NATO pada 2011. Libya berjaya mencapai kestabilan ekonomi dengan kadar inflasi sangat rendah dan nilai mata wang kukuh. Gaddafi tidak mahu dolar Amerika Syarikat atau euro digunakan untuk perdagangan minyak, akan tetapi menggunakan emas untuk memastikan hasil bumi Libya digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Gaddafi menjadi pengerusi Kesatuan Afrika pada 2009 dan bercita-cita meluaskan kejayaannya itu ke seluruh Afrika dengan membebaskan pergantungan kepada dolar Amerika Syarikat, terutamanya bagi jual beli minyak. Libya memiliki 144 tan simpanan emas yang bernilai lebih $6 bilion dan Gaddafi mahu menggunakan emas sebagai satu mata wang di seluruh Afrika berasaskan dinar emas Libya. Disebabkan itu, Amerika Syarikat mula mengadakan propaganda, seterusnya menggunakan NATO dan Kesatuan Eropah
untuk melakukan serangan untuk merampas kekayaan dan kestabilan negara itu. Pihak Barat mengetahui usaha Gaddafi memperkenalkan dinar emas akan mengakibatkan tsunami ekonomi terutamanya kepada mata wang dolar Amerika Syarikat, dan pada tahun 2011, bekas Presiden Perancis menyatakan pemimpin Libya ini adalah ancaman kepada keselamatan kewangan dunia. Dengan pembunuhan Gaddafi, akhirnya impian dinar emas Libya bersama Kesatuan Afrika terkubur bersama. Bolehkah yuan menghentikan dolar Amerika Syarikat? Menjadi mata wang utama simpanan dunia bukanlah sesuatu proses yang formal, akan tetapi ianya terjadi apabila sesuatu mata wang menjadi paling popular atau banyak digunakan bagi pasaran perdagangan antarabangsa. Sejak tahun 1450, terdapat 6 mata wang utama dunia bermula dengan Portugal sehingga tahun 1530 yang kemudian digantikan dengan Sepanyol. Setelah itu pada abad ke-17 dan 18, Belanda dan Perancis menguasai perdagangan antarabangsa. Empayar British pula muncul sebagai kuasa dunia dan menjadikan pound sterling sebagai simpanan dunia sehingga penghujung Perang Dunia Kedua. Dolar Amerika Syarikat menggantikan pound setelah ekonomi Amerika Syarikat berjaya mengatasi Britain. Bagi membolehkan yuan China menjadi mata wang global, Bank Pusat di serata dunia perlu memiliki sekurang-kurangnya 700 bilion US dollar rizab pertukaran asing dalam bentuk mata wang yuan. China perlu mempunyai polisi kewangan yang telus, stabil dan dipercayai supaya lebih banyak kontrak perdagangan antarabangsa dibayar menggunakan yuan. Seperti dilihat sekarang, walaupun ekonomi China tidak terlalu agresif, namun ia termasuk dalam pelan jangka panjang oleh Presiden Xi Jinping menerusi reformasi ekonomi, China Economic Reform, daripada ekonomi berpusat kepada ekonomi campuran. Ekonomi China dijangka semakin kuat dalam tempoh sedekad ini. KDNK negara China pada 2021 adalah sebanyak 17.4 trilion US dollar, iaitu kedua selepas Amerika Syarikat dan juga negara perdagangan ketiga terbesar selepas Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Akan tetapi pada 2022, mata wang renminbi atau yuan hanya merangkumi 3% perdagangan antarabangsa berbanding 87% bagi dolar Amerika Syarikat. Ketika ini, para pemimpin China menunjukkan bahawa mereka serius untuk mempopularkan mata wang renminbi dengan pelbagai usaha. Antaranya, The People's Bank of China pada Jun 2022 mengumumkan kerjasama dengan bank pusat di 5 negara iaitu Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Singapura dan Chile bagi menyediakan renminbi liquidity arrangement dengan sumbangan sebanyak 15 bilion yuan dari setiap negara. Selain itu, yuan telah menjadi simpanan mata wang asing utama bagi negara Rusia iaitu sebanyak 13% bernilai 77 bilion US dollar mengikut data Jun 2021. Para penganalisis ekonomi menyatakan untuk yuan menggantikan dolar Amerika Syarikat adalah tidak mudah dan mengambil masa yang lama. Akan tetapi telah terbukti bahawa terdapat penambahan nilai simpanan yuan di negara-negara rakan dagang China ketika ini. Ini akan menjadikan yuan sebagai alternatif kepada dolar Amerika Syarikat dalam situasi dunia multipolar hari ini. Yuan semakin popular seperti dolar Amerika Syarikat pada tahun 1950-an dan tidak mustahil untuk beberapa dekad akan datang akan sama taraf seperti dolar Amerika Syarikat. Kajian daripada pihak IMF turut mendapati bank-bank pusat dunia telah mengurangkan sebanyak 1/4 simpanan mata wang asing dolar Amerika Syarikat sejak 2 dekad lepas dan digantikan dengan yuan. Kesimpulannya, berdasarkan sejarah, mata wang utama bagi rizab simpanan asing di seluruh dunia adalah dimiliki oleh negara paling berkuasa dan dolar Amerika Syarikat telah menguasai kewangan dunia sejak berakhir Perang Dunia Kedua. Langkah China ketika ini dilihat seimbang dan berhati-hati dan masih memerlukan masa yang panjang untuk menghentikan hegemoni dolar Amerika Syarikat. Selain itu, faktor geopolitik seperti Pakatan Ketenteraan atau keselamatan juga memainkan peranan penting, contohnya Jepun, Jerman dan Arab Saudi yang mempunyai hampir keseluruhan simpanan mata wang asing dalam bentuk dolar Amerika Syarikat. Bloomberg melaporkan bahawa sebuah gabungan yang diberi nama BRICS dijangka bakal mengatasi negara-negara G7 yang diketuai Amerika Syarikat dari segi sumbangan mereka kepada pertumbuhan ekonomi dunia mulai tahun ini. Peningkatan ekonomi negara-negara BRICS ini dikatakan mampu menjadi satu kuasa besar dunia atau New World Order. Jika perkara ini benar-benar berlaku, ini bermakna Amerika Syarikat dan Eropah bukan lagi kuasa besar dunia. Walaupun begitu, ramalan tentang negara-negara BRICS sebagai ekonomi yang paling pesat berkembang masih belum jelas. Sebaliknya, perikatan ini menawarkan forum diplomatik dan pembiayaan pembangunan di luar arus perdana barat. BRICS adalah gagasan ekonomi 5 negara iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Dan di antara asas dan objektif utama penubuhan BRICS ialah untuk tidak lagi menggunakan mata wang dolar Amerika di dalam perdagangan sesama negara tersebut.
Gagasan tersebut sejak ditubuhkan telah menjadi satu ancaman langsung kepada hegemoni mata wang dolar dan ekonomi Amerika Syarikat. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kemampuan BRICS dan bagaimana ia mampu menjadi New World Order. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, unsensor, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Akronim BRIC atau BRIC yang pada awalnya mewakili Brazil, Rusia, India dan China telah dicipta oleh Jim O'Neill pada 2001, iaitu semasa beliau menjadi ketua ekonomi bank pelaburan multinasional terkenal iaitu Goldman Sachs. Pada masa itu, keempat-empat negara tersebut telah mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan label BRIC mewakili keyakinan ekonomi tentang masa depan negara-negara tersebut. Walaupun begitu, bagi penentang label itu pula berpendapat bahawa negara-negara yang digelar BRIC itu terlalu pelbagai untuk dihimpulkan seperti ini dan ia sebenarnya hanyalah helah pemasaran Goldman Sachs. Tetapi apa yang mungkin bermula sebagai helah pemasaran untuk menggalakkan pelabur telah berkembang menjadi platform untuk kerjasama antara kerajaan yang serupa dengan G7. Pada tahun 2009, 4 negara BRIC telah bertemu untuk sidang kemuncak pertama mereka di Yekaterinburg, Rusia. Kemudiannya, pada tahun 2010, Afrika Selatan telah dijemput untuk menyertai kumpulan itu dan ini sekaligus menambah huruf S pada akronim BRICS, BRICS. Tujuan paling utama penumbuhan BRICS adalah untuk membantu anggota-anggotanya sama seperti perikatan dunia lain seperti NATO dan sebagainya. Jika NATO sangat menekankan pada pertahanan, BRICS pula fokus kepada saling menyokong antara satu sama lain berkenaan dengan ekonomi, perniagaan dan perdagangan, pendidikan, pertanian, kesihatan, teknologi, sains dan seni. Dari segi populasi, 5 negara dalam BRICS ini merangkumi sekitar 42.58% daripada populasi dunia, iaitu seramai lebih dari 3 bilion orang. BRICS mencabar Bank Dunia. Pada tahun 2014, dengan 50 bilion US dollar dalam bentuk wang benih, negara-negara BRICS telah melancarkan Bank Pembangunan baru sebagai alternatif kepada Bank Dunia dan tabung kewangan antarabangsa. Di samping itu, mereka juga mencipta mekanisme kecairan yang dipanggil pengaturan rizab kontingen untuk menyokong ahli yang bergelut dengan pembayaran. Tawaran ini bukan sahaja menarik kepada negara-negara BRICS sendiri sahaja, tetapi juga kepada banyak negara dengan ekonomi membangun dan sedang pesat membangun lain yang mempunyai pengalaman menyakitkan dengan program pelarasan struktur dan langkah penyibatan IMF. Inilah sebabnya kenapa banyak negara menyatakan mereka mungkin berminat untuk menyertai kumpulan BRICS. Ibu pejabat Bank Pembangunan baru BRICS diasaskan di Shanghai. Menurut Menteri Luar Afrika Selatan, Naledi Pandor, minat dunia terhadap kumpulan BRICS adalah besar. Sebanyak 19 buah negara termasuk Indonesia dilaporkan berminat untuk menyertai BRICS. Antaranya termasuklah Emirat Arab Bersatu, Mesir, Algeria, Argentina, Meksiko dan Nigeria. BRICS dijangka bakal mengatasi G7 yang diketuai Amerika Syarikat dari segi sumbangan mereka kepada pertumbuhan ekonomi dunia mulai tahun ini. Mengikut pengiraan berdasarkan data IMF terkini, negara-negara BRICS akan menyumbang 32.1% daripada pertumbuhan dunia berbanding 29.9% daripada negara-negara G7. Kumpulan 7 negara atau G7 yang terdiri daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada, Perancis, Jerman, Itali dan Jepun itu telah lama dianggap sebagai blok ekonomi paling maju di planet ini. Sebelum ini, Rusia adalah ahli G7 sebelum ia disingkirkan kerana kesan daripada rampasan kuasa Maidan yang disokong Barat di Ukraine. Laporan itu menunjukkan bahawa pada tahun 2020, sumbangan daripada negara BRICS dan G7 kepada pertumbuhan ekonomi global adalah sama. Sejak daripada itu, prestasi blok pimpinan Barat itu dilihat semakin merosot. Menjelang 2028, sumbangan G7 kepada ekonomi dunia dijangka berkurangan kepada 27.8%, manakala BRICS akan menyumbang 35%. Pengiraan Bloomberg menunjukkan bahawa China akan menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan global dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan bahagiannya ditetapkan 2 kali ganda daripada Amerika Syarikat. Bahagian China dalam pengembangan KDNK global dijangka mewakili 22.6% daripada jumlah pertumbuhan dunia menjelang 2028.
manakala India pula diunjurkan menyumbang 12.9% daripada KDNK Global. Secara keseluruhan, 75% pertumbuhan global dijangka tertumpu di 20 negara dan lebih separuh dalam 4 teratas iaitu China, India, Amerika Syarikat dan Indonesia. Sementara kumpulan 7 negara atau G7 akan terdiri daripada bahagian yang lebih kecil di mana Jerman, Jepun, United Kingdom dan Perancis dilihat antara 10 penyumbang teratas. BRICS bertindak sebagai pengimbang. Menurut pakar ekonomi, BRICS secara normatif bertujuan untuk mengatur tabir urus ekonomi global baru dan juga reformasi kewangan untuk mengimbangi apa yang sedang dijalankan oleh Bank Dunia dan IMF. Ini bermakna BRICS mahu menjadi pengimbang kepada aktiviti ekonomi global yang kini dihegemoni oleh Amerika dan sekutunya. Selain itu, kerana keangkuhan dolar dalam menentukan kewangan dunia, beberapa negara telah mula menurunkan dolar. Momentum ini digunakan oleh negara seperti Rusia dan China untuk mengalihkan penguasaan dolar. Cabaran dan kritikan yang dihadapi BRICS. Antara masalah yang dihadapi oleh BRICS adalah rasuah yang berleluasa dan ini secara amnya dilihat sebagai sesuatu yang buruk bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Selain itu, negara-negara BRICS juga masih dibelenggu kemiskinan walaupun kelas menengah sedang berkembang, contohnya seperti India. India hari ini masih mempunyai sistem kasta yang menindas dan perbezaan jurang kekayaan yang sangat besar. Ini secara umumnya dilihat sebagai sesuatu yang menyekat mobiliti sosial. Menurut penganalisis politik, sistem kasta India adalah masalah utama di negara ini ketika India cuba untuk membangun. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa India kini dalam usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, sesetengah penganalisis berpendapat bahawa BRICS wujud kerana visi bersama mereka mengenai susunan global baru. Perintah baru ini sepatutnya berdasarkan keyakinan bahawa tiada satu pun negara maupun mana-mana perikatan atau kumpulan negara dibenarkan untuk mengambil kedudukan dominan dalam hal ehwal antarabangsa. Ini jelas tidak lagi benar kerana kebangkitan China dan kedudukannya yang tinggi dalam BRICS baik dari segi politik dan ekonomi serta sikapnya yang mencabar terhadap Amerika Syarikat dan Barat secara amnya tidak sejajar dengan visi dan pandangan ini. Sikap BRICS terhadap pencerobohan Rusia. Sejak bermulanya perang Rusia ke atas Ukraine, kebanyakan negara BRICS tidak mengutuk Rusia kerana pencerobohannya terhadap Ukraine dan menjauhkan diri daripada dasar negara barat. Hanya Brazil menyertai 141 negara dalam Perhimpunan Agung PBB pada 2 Mac bagi menyokong resolusi yang mengutuk tindakan Rusia manakala negara lain memilih untuk berkecuali. Mereka juga tidak terlibat dalam sekatan yang dijalankan terhadap ekonomi Rusia. Malah ahli BRICS termasuk India dan China telah menggunakan boikot tenaga Rusia yang diketuai oleh Barat untuk mendapatkan minyak, gas dan komoditi lain yang lebih murah untuk diri mereka sendiri. Kesimpulannya, penubuhan BRICS sememangnya bertujuan untuk menjadi pesaing kepada kuasa besar dunia hari ini yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Usaha China dan Rusia sebagai antara negara dengan kuasa terbesar dalam Pakatan BRICS sememangnya sudah diketahui dunia. Banyak pendapat yang dikeluarkan tentang usaha BRICS untuk menjadi New World Order, khususnya berkaitan pandangan yang diambil oleh perikatan itu untuk bersikap berkecuali terhadap pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, unsensor, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami.